بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kamu masih berlari di belakang dunia, mengharapkan dunia memberi kamu sesuatu. Namun dunia itu berlari pula di belakang para wali Allah kerana hendak memberi mereka sesuatu. Dia berdiri di hadapan mereka sedang kepalanya menunduk. Pukullah dirimu dengan pedang tauhid, lalu pakaikan dia dengan topi besi taufik. Sediakan buatnya tombak mujahadah, perisai takwa dan pedang yakin. Sekali dengan menikam dan sekali lagi dengan menetap. Engkau buat terus macam itu sehingga ia merendah diri kepadamu dan menjadi tungganganmu. Tali kekangnya di tanganmu. Engkau berlayar dengannya baik di bumi maupun di laut. Maka ketika itu Tuhanmu akan berbangga denganmu. Lalu engkau mengemukakan mereka yang masih dikuasai oleh hawa nafsu mereka dan boleh terlepas daripadanya. Siapa yang mengenali dirinya dan dapat mengalahkannya, maka dia akan menjadi tunggangan buatnya. Dia akan mengangkat apa sahaja yang dipikulnya di belakangnya dan tidak akan membantah perintah. Tiada guna bagimu sehingga engkau mengenali dirimu dan engkau menahan bahagiannya dan berikan hanya haknya sahaja. Ketika itu diri itu akan merasa tenteram kepada hati, dan hati pula akan tenteram kepada batinmu, dan batinmu akan merasa tenteram kepada Allah Ta'ala. Jangan cuba angkat tongkat mujahadah dari pundak, dari belakang hawa nafsu kamu. Jangan kamu terpedaya dengan putar belitnya. Jangan tertipu dengan dia berpura-pura tidur, seperti kamu tidak percaya pada binatang buas yang berpura-pura tidur, kerana dia menunggu peluang untuk menerkam kamu. Jiwa ini seringkali menampakkan dirinya tenteram, hina, tawaduk dan setuju pada segala yang baik. Namun apa yang di batinnya bertentangan dengan semua itu. Sebab itu hendaklah engkau berwaspada dengan apa yang akan berlaku daripadanya selepas itu. Kaum sufi itu tidak perlu kepada makhluk, akan tetapi mereka terpaksa memandang dan duduk dengan manusia untuk menyuruh dan melarang mereka. Umpama kaum sufi itu dengan manusia, umpama satu kaum yang mau menyeberangi lautan untuk pergi menemui seorang raja. Setengah mereka tahu jalannya, lalu mereka pun menyeberangi. Dan apabila sampai kepada istana raja, mereka pun dapat melihat raja. Ada setengah yang lain telah sesat perjalanan dan hampir-hampir mereka akan tenggelam kerana tidak tahu jalan yang dilalui oleh orang-orang yang terdahulu dari mereka. Maka raja pun memerintah orang yang sudah sampai kepadanya supaya kembali semula kepada mereka yang sesat perjalanan, serta mengenalkan mereka jalan yang pernah dilalui oleh mereka. Orang yang diperintahkan raja itu pun menemui orang yang sesat tadi. Lalu dia menyeru di atas kepalanya, "Hai kaum, jalannya di sini." Dia terus memimpin mereka, dan apabila mereka sudah dekat, dia menghulurkan tangannya untuk membawanya ke jalan yang betul. Asal kata-kata ini ialah firman Allah Ta'ala,
Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkatalah orang yang beriman, wahai kaumku, ikutilah aku supaya aku memimpin kamu ke jalan yang betul. Surah Ghafir ayat 38. Jadi orang yang waras akalnya di antara kamu tidak bergembira dengan dunia, tidak dengan anak pinak, suami isteri, dengan harta benda, dan dengan makan minum dan pakai, tunggangan dan nikah kahwin. Semua ini tidak ada gunanya. Gembiranya orang mukmin dengan iman dan yakinnya, serta sampai hatinya ke pintu Tuhannya. Ingatlah bahawa raja dunia dan akhirat yang sebenarnya ialah kaum arif billah dan mereka yang beramal soleh. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut bagaimana cara orang beriman mengatasi dan juga bermuamalah dengan setiap perkara yang menghalang mereka pada jalan Allah SWT. Kita tahu antara penghalang-penghalang kita daripada mendekati, mengenali Allah SWT dalam 4 perkara. Yang pertama ialah syaitan, yang kedua ialah hawa nafsu, dan yang ketiga ialah dunia, dan yang keempat ialah tabiat manusia. Walaupun sebahagian ulama seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan kitab Minhaj menyebut 4 perkara itu berupa syaitan, dunia, nafsu ataupun diri, dan juga sahabat, kawan, manusia dengan bahasa lain. Tetapi kita nak fokus apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir tentang penghalang-penghalang kita untuk mendekatkan diri pada Allah, yang menjadikan kita binasa di sisi Allah SWT, iaitu dunia, hawa nafsu dan diri kita. Ya, kita telah bicara tentang bagaimana peranan syaitan dalam kehidupan orang beriman. Tapi pada pagi ini kita nak terangkan apa yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir. Dalam perkara-perkara yang menghalang kita ialah dunia. Bila kita sebut dunia, tempat yang kita tinggal sekarang. Bagi orang beriman, mereka mengetahui bahawa dunia ini ialah jambatan akhirat. Dunia ialah tempat mereka menyemai, tempat mereka menanam, tempat mereka mencari bekal untuk pergi ke akhirat. Ad-dunya mamarul akhirah. Dunia ini cuma tempat lalu kita. Semua orang akan lalu kat dunia ini, kemudian akan kembali ke destinasi kita. Kita punya tujuan yang sama. Tetapi dunia kita ini akan menghalang kita bila tidak jelas tujuan kita. Umpama kita nak pergi ke Kuala Lumpur, ada yang mungkin naik bas, ada yang mungkin naik kereta, ada yang mungkin tumpang orang, ada yang mungkin naik motosikal, mungkin juga ada yang berjalan kaki. Walau mungkin keperbagaian kenderaannya, tapi destinasi kita sama. Tetapi dalam sepanjang destinasi kita, penghalangnya banyak, perhentiannya banyak. Ada yang berhenti di satu tempat, kita panggil RNR, perhentian. Lalu mereka lupa itu cuma perhentian seketika. Walaupun di sana ada makan, minum, ada segala kemudahan, ia cuma perhentian seketika, bukan destinasi. Ada yang lalai, terus berborak, sembang, sampailah kematiannya di situ. Maka barulah dia menyesal kerana tak sampai ke destinasi dia. Orang beriman jelas, dia nampak bahawa dunia tempat dia mencari bekal, dunia yang bersifat sementara, dunia hanya untuk dia mengumpulkan segala kebaikannya. Kerana itu Nabi SAW memperumpamakan dunia itu cuma sebagai satu pohon rindang yang kita berteduh seketika, kemudian kita bakal meninggalkannya. Dan Rasulullah SAW menggambarkan dunia itu yang mempunyai waktu yang sebentar dan seketika. Untuk kita memanfaatkan segala waktu dan harta yang kita ada bagi mendapat keuntungan yang berganda di hari akhirat kelak. Dan kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan dunia supaya jelas pada kita dulu, kemudian barulah kita tahu macam mana nak bermuamalah. Umpama
Kalau orang beritahu kepada kita, singa ni perangai dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sebab kita ditugaskan untuk jaga singa, katakan. Kita tahu singa, perangai dia, watak dia garang. Sifat dia walau boleh bermanja, tapi jangan silap. Nanti dia ngap ni kita. Singa, sifat dia dengan keganasan, dengan segala bahaya yang ada pada dia. Maka bila kita nak seorang yang kerjanya jaga singa sebagai contoh, maka dia tahu semua karakter singa ni. Sekalipun dia nak gosok, dia nak peluk, dia cium, dia tetap tahu ini singa. Dia tetap tahu waktu yang sesuai. Dia tak mungkin kacau singa waktu yang tidak sesuai. Dia tahu bila dia nak bergaul, dia tahu bila dia nak berhenti, dia tahu bila dia cuma nak memerhati saja. Maka demikian dunia. Kita lihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan dunia. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman aw muta'alliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini sifatnya laknat, dilaknat, dan dilaknat segala isinya, melainkan orang yang mengingati Allah dan mentaatinya, dan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Baik, frasa pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat. Baik, apa maksud dunia dilaknat? Sedangkan kita hidup di dunia, makan, minum, pakai, berjalan, kita bekerja, kita menyimpan, kita mencari wang. Yang dimaksudkan dilaknat ialah mana-mana yang melalaikan kita dari ingat Allah. Mana-mana dunia yang melalaikan kita dari ingat Allah, maka ia dilaknat. Kenapa dia dilaknat? Yang pertama, kita sendiri akan melaknat semua benda yang akan merugikan kita. Kalau dengan sebab benda ni kita terlepas peluang lebih besar, kita akan marah benda ni. Sebab kita terlepas peluang lebih besar, kita marahlah. Sebab hal ni lah aku terlepas benda yang paling penting, benda paling besar, kita marah. Kita ada urusan penting, tapi ada benda yang melekakan kita sampai kita terlupa. Misalnya, kita pasti akan membenci benda yang melekakan kita tu, benda yang melupakan kita tadi. Apatah lagi bila benda ni melupakan kita pada akhirat, lagilah kita marah. Allah melaknat dunia, dan manusia yang terlepas kebaikan akhirat, dia juga akan melaknat dunia akhirnya. Kerana mula aku begini. Bila diriwayatkan, bila seorang hamba Allah dibangkitkan di akhirat kelak, maka dia memaki-maki dunianya. Sebab mula aku jadi macam ni. Sampai aku tak semayang, sampai aku tak ingat Allah, sampai aku tak peduli hal-hal sebabmu. Lalu kata dunia bukan sebab aku, sebab kamu. Aku tak salah apa-apa, tapi kamu yang leka dengan aku, kamu yang lalai dengan aku. Aku tidak bersalah, harta kata aku tak salah apa, aku cuma harta, tapi kamu yang lalai dengan aku, maka salahnya pada kamu. Sebab kita tengok semua benda depan kita ni, kita yang uruskan, bukan benda tu uruskan kita. Kita ada harta, siapa urus harta? Kita. Pekerjaan, siapa uruskan pekerjaan? Kita. Bukan kerja uruskan kita, kita uruskan pekerjaan. Jadi salahnya pada kita. Bila kita sebut dunia itu dilaknat, maknanya apa sahaja yang menjadikan kita lalai dari ingat Allah, maka dia laknat. Dan surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu dari ingat Allah. Kalau sekiranya kamu dilalaikan, maka kamu orang-orang yang rugi, kamu orang yang dilaknat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 pengecualian. Hanya golongan ini yang terselamat daripada dilaknat oleh dunia, ataupun dia melaknat dunia, ataupun dia terlaknat disebabkan dunia. Siapa golongan ini? Pertama, orang yang sentiasa ingat Allah. Contoh, walaupun kita berurusan dengan urusan dunia, kita ingat Allah. Sehebat mana, sesibuk mana urusan dunia, kita ingat Allah. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran,
rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Mereka lah lelaki-lelaki yang sebenar, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada ingat Allah, dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Jadi kalau sekiranya kita ambil dunia dalam keadaan kita tak leka, tak lupa, silakan. Sebesar mana pun dunia kita nak ambil, kalau kita tak leka, silakan. Tapi ingat, sifat dunia itu boleh melekakan. Umpama kita sebut mainan, main ni kita boleh main kok kita nak main, lagi mana kita tak leka. Tapi kita pun tahu mainan ni boleh melekakan. Kita tahu mainan ni boleh melekakan kita. Sebab tu kita dah letak waktu dia, okay, pukul 8 sampai pukul 9 je saya main. Ya, kita boleh main sebanyak mana kita nak main asalkan kita ingat Allah. Tapi dalam masa yang sama kita tahu mainan itu boleh melekakan. Kita tahu. Akhirnya kita pun letak tempoh masa. Macam saya katakan, tuan-tuan boleh main dengan singa kalau ada ilmu singa. Boleh main dengan ular kalau ada ilmu ular. Tapi dalam masa yang sama kita tahu ular dan singa itu bahaya. Ia tetap bahaya. Untuk menjadikan kita tak mungkin bermain dengan tenang, melainkan berhati-hati. Nak main dengan singa jangan silap gosok. Gosok tempat dia marah, habis kita. Memang nampak gosok sini boleh-boleh, tapi tiba-tiba tergosok tempat yang sensitif, tempat kaki singa yang gauk tu. Singa gauk, kita gosok kaki dia, beraung dia, akhirnya mati kita. Walaupun kita baik dengan singa ni, silap gosok. Macam kita lah, kita anak-anak kita duk bergolek atas badan kita, tak apa, jangan kena tempat kita sakit. Memang kita sayang anak kita, tiba dia silap pegang kaki kita, kena cengkang kuku tu, oh ngamuk kita, marah kita. Sebab apa? Silap pegang. Jadi si anak pun tahu ayah dia garang, walaupun di sebalik ayah dia baik. Sama juga bila kita berurusan dengan dunia, kita ingat Allah, boleh ambil, tapi kita pun tahu dunia ni memang lalai. Kita boleh main apa kita nak main, sila, tapi kita pun tahu mainan pun boleh lalai. Jadi kita boleh letak tempoh waktu dia, main banyak ni je, jangan lebih-lebih. Umpama makan lah, tuan-tuan, kita boleh makan, tak ada masalah. Tapi bila kita tahu makan juga boleh bahayakan kita, lalu kita pun tahu banyak mana kita nak makan. Kita mungkin makan pagi, tengah hari, malam je. Saya tak berani makan 24 jam. Walaupun bagus, tapi ada bahaya. Walaupun saya ada duit, saya boleh beli apa pun saya nak makan, tapi kita pun tahu sifat makanan tu bahaya. Sebab tu orang kata, makanlah makanan yang ada ciri-ciri obat, yang ada ciri kesihatan. Jangan sampai nanti kita terpaksa makan obat sebagai makanan. Hari ini kalau kita nak makan, carilah makan-makan yang boleh sihat kita. Kalau tak, satu hari nanti kita tak boleh lagi makan, kita cuma boleh makan obat je. Carilah makanan yang ada sifat obat di dalamnya. Sebelum sampai waktu kita hanya terpaksa makan obat yang tak ada makanan padanya. Hari ini ada makanan, ada sifat obat. Kita kata ini makanan apa ni? Ini ulam raja, makanan tapi ada sifat obat. Ini kita katakan ikan panggang, oh ada sifat obat dia. Ini madu, ada sifat obat dia. Ini makanan. Tapi jangan sampai satu masa kita cuma boleh makan obat, tak boleh lagi makan makanan. Semua obat belaka. Pei darah tinggi, pei kecil manis, pei gauk, pei sekali, semua pei je. Tengah hari makan pei, petang pei, malam pei. Mana makanannya cuma air je. Yang lain semua pei, lain semua tak boleh makan. Jadi kita pun tahu makanan tu bahaya. Sesedap mana pun makanan dia bahaya, lalu kita pun tahu ambil banyak mana. Ni air manis, sedap air manis, kena pula tengah hari minum air manis. Tapi ramai dah kawan kita kena potong kaki, kita pun tahu. Akhirnya kita pun minum air manis hati-hati, kadar dia. Sampai waktu bilas dengan air masak, kadang kita pun bersenang sikit biar berpeluh. Inilah dunia. Di sebalik kemanisan dunia ada bahaya. Baik, kalau pertama bila kita bermuamalah dengan dunia, kita sentiasa ingat Allah. Yang kedua, walah mentaatinya. Artinya gunakan dunia untuk mentaati Allah, maka dunia itu tak akan celaka. Saya guna kereta saya untuk mentaati Allah, pergi masjid, pergi surau, pergi sambung silaturahim, pergi majlis-majlis ilmu. Ini dunia, kereta ni dunia, tapi dia digunakan untuk mentaati Allah. Saya ada duit, saya guna untuk sedekah, saya guna untuk bantu orang tu, bantu orang ni, maka dunia saya tidak dilaknat. Sebab dunia saya gunakan untuk mentaati Allah. Saya beli baju, saya beli pakaian, tapi untuk menutup aurat, supaya saya dapat
menjaga maruah diri, dan supaya saya dapat beribadat. Ni saya beli tiket kapal terbang untuk pergi umrah, untuk pergi haji, bayar mahal ni duit. Maka ini ketaatan pada Allah, maka dia tidak celaka. Bahkan kalau kita simpan duit banyak dengan niat-niat yang baik, apa yang kita simpan tidak mencelakakan kita. Saya simpan duit ni Ustaz, yang pertama supaya anak-anak saya tak susah waktu hari tua dia, taklah dia meminta-minta nanti. Okey, niat yang baik. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, supaya kita tidak meninggalkan zuriat-zuriat yang lemah tanpa belaan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang beriman rasa takut kalau mereka nanti meninggalkan zuriat-zuriat yang lemah, disebabkan mereka tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat pada mereka. Ayat ini kata ulama, tidak salah kalau saya simpan duit untuk anak-anak saya. Tak salah saya tinggalkan sebahagian harta untuk pusaka anak saya. Kenapa saya tidak mahu meninggalkan zuriat saya dalam keadaan lemah, tak ada harta? Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Sa'ad, ketika Sa'ad sakit nak mati, dia kata, ya Rasulullah, saya nak beri harta ni kepada semua orang, saya nak wasiat semua. Nabi kata, jangan, anak kamu ada hak dia. Kalau begitu saya nak bagi 2/3. Nabi kata, jangan, anak-anak kamu tu. Dia kata, saya nak bagi separuh. Nabi kata, jangan. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak bagi 1/3. Lalu kata Rasulullah, 1/3 boleh, itu pun dah banyak. Wathulus fasulusu kathir. Kata baginda SAW pada Sa'ad, kalau kamu tinggalkan zuriat kamu kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan dia miskin, merempak, meminta dengan manusia. Antadhara warathataka aghniya khairun laka min an yatakaffafa bihin nas. Kamu tinggalkan zuriat kamu kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan zuriat yang merempak, meminta-minta dengan manusia. Dengar arwah ayah tu kaya, tapi anak seseng pun tak ada duit. Akhirnya mengaibkan. Jadi kalau saya simpan duit untuk zuriat keturunan saya, anak-anak saya, sama ada tujuan dia belajar ke, tujuan dia adalah duit sikit untuk mulakan kehidupan dia, atau adalah tambahan sikit rezeki dia daripada harta saya, maka itu cara yang baik. Kalau saya simpan sebab saya nak bayar hutang, maka itu benda yang baik. Kalau saya simpan untuk saya tolong orang, sebab niat tu nak sponsor mak pergi haji, ayah pergi haji, maka ini simpanan yang baik. Dari semua dunia yang kita gunakan untuk mentaati Allah tidak dilaknat, bukan mendapat berkat. Mendapat berkat. Sebab itu kata Nabi SAW, ni'mal malus salih lil rajulis salih. Sebaik-baik harta berada di tangan orang baik. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, sebaik-baik harta, ni'mal mal, yang dengannya dihubungkan silaturahim, yasil bihi rahimahu. Dia ada duit, dia boleh hubungkan silaturahim. Dia boleh bagi ke adik dia, ke abang dia, kakak dia, dia boleh bagi ke mak saudara, pak saudara, tok saudara. Dia menghubungkan silaturahim. Pergi majlis kahwin pak saudara, ambil bagi 1,000 2. Lepaslah lembu seekor untuk dia korban tu, atau untuk dia buat jamuan kita tu. Jadi kita dah menghubungkan silaturahim, membantu dan meringankan dia. Jadi apapun harta yang kita gunakan untuk mentaati Allah, dia tak dilaknat. Yang ketiga, kata Nabi SAW, aw aliman, orang alim. Orang alim bila duduk atas dunia, maka segala dunia yang berada di sisinya dia berkati. Orang alim bila dia pegang dunia, maka dunia yang ada di tangannya menjadi kemuliaan, menjadi jihad, menjadi harta yang bertambah keberkatannya. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kamu duk kerja dunia, tapi dunia berada di sekitar orang alim, di sekitar para wali Allah, di sekitar orang soleh. Sebab apa? Sebab orang alim dengan ilmunya mengetahui macam mana nak letak dunia. Kita nak letak dunia kat mana kita tahu, dan nak letak bila dia tahu waktunya. Sebab itu orang-orang alim yang kenal Allah, yang dimaksudkan alim mesti kenal Allah, sentiasa
didoakan keampunan oleh seluruh malaikat dan seluruh makhluk Allah Ta'ala, termasuk ikan di laut dan semut di dalam lubang-lubang. Semua makhluk-makhluk Allah ini mendoakan kepada orang alim supaya diampunkan dosanya, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Wa anna ahlas samawati wal ard, sesungguhnya penduduk langit dan bumi, hatta al-hitan fil bahr, sehingga ikan di lautan, sehingga hatta an-naml fi juhriha, sehinggalah semut-semut dalam lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, sentiasa berselawat memohon doa kebaikan, keampunan kepada orang yang sentiasa membimbing manusia untuk buat baik, yakni orang alim. Sebab tu orang alim bila harta berada di tangannya, dia tahu macam mana nak guna, dia tahu bagaimana nak urus, dia tahu bagaimana nak jadikan dia sebagai senjata untuk menegakkan dan menguatkan Islam. Digunakan harta membina madrasah, digunakan harta untuk membina pusat kebajikan, digunakan harta untuk menguatkan agama Allah dengan pelbagai cara, maka Islam jadi kuat. Sebab itu sejarah menunjukkan kepada kita, bila harta itu diuruskan oleh para alim ulama, orang-orang soleh, maka harta itu kita nampak keberkatannya. Bukan sekadar mereka tak seleweng harta itu, bukan sekadar mereka tidak terperdaya, tapi mereka menguruskan sebagaimana sepatutnya. Tuan-tuan, kalau kita tengok zaman Nabi SAW dan zaman Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada apa yang disebut sebagai Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal ni pembendaraan duit, pembendaraan negara, tempat simpan duit. Zaman Nabi SAW tak ada tempat simpan duit. Kenapa? Tidak Rasul dapat sesuatu melainkan Nabi bagikan, agih cepat-cepat, tiada yang tersimpan. Demikian juga zaman Abu Bakar As-Siddiq, tak ada yang tersimpan. Manakala Abu Bakar dapat, beri, dapat, bagi. Satu ketika Nabi SAW sedang solat asar. Selepas Nabi memberi salam solat asar, Nabi tergesa-gesa meninggalkan tempat solat, pulang ke rumah. Kemudian baginda kembali semula. Lalu kata Nabi SAW, barangkali kamu tertanya-tanya sifat tergesa-gesa aku tadi. Sebenarnya ketika aku solat, aku teringat zakat yang diberikan padaku untuk diagihkan. Aku bimbang aku lambat memberi dan menyebabkan kesukaran, kesusahan pada orang yang patut menerimanya. Kerana itu aku cepat bagi. Baik, ini Nabi SAW sebagai manusia paling alim sekali, manusia paling berilmu sekali di kalangan para manusia. Rasulullah menguruskan harta sehingga Nabi, bagi zaman Nabi SAW tak ada Baitul Mal, tak ada tempat simpan harta. Kenapa? Sebab Nabi bagi siap-siap. Zaman Abu Bakar demikian juga. Baik, zaman Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mula ada Baitul Mal. Dan Umar Khattab yang pertama membina Baitul Mal. Walaupun ada dalam setengah-setengah kajian sejarah menyatakan Abu Bakar mencetus idea itu, tapi Umar yang memperluaskan dan Uthman memperkemaskinikan. Baik, kita lihat zaman Umar Khattab. Kenapa ada Baitul Mal? Sebab harta banyak sangat. Sebab zaman Umar Khattab, Rom jatuh, Parsi jatuh, melimpah. Pun begitu, Umar Khattab menyuruh setiap amir bergerak di setiap tempat untuk menyampaikan bantuan, sehingga sebagian amirnya bergerak ke sana ke sini, tak ada seorang pun nak terima zakat, dek kerana kehendak mereka, keperluan mereka dah cukup. Ada dua zaman Umar, orang tak nak terima zakat kerana dicukupkan dengan kekayaan. Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Kisahnya sama, atas keadilan pemimpin yang baik ini, alim, pemimpin yang alim, sehingga tidak ada rakyat pun yang terkecuali mereka dapat bantuan. Sampai peringkat bila dicari lagi orang susah, tak ada orang susah, kerana semua dibantu. Sebab itu harta bila berada di tangan orang alim, dia akan sampai pada haknya, sebab mereka tahu tentang amanah harta. Yang keempat, kata Nabi SAW, au muta'alliman, orang yang hidup kat dunia ini sentiasa belajar. Kita kalau habiskan usia kita untuk belajar, apa jadi? Kita berjaya menguruskan dunia kita dengan baik. Dunia yang ada pada kita tidak menjadi dilaknat oleh Allah. Sebab bila kita belajar, kita sentiasa nak tahu bagaimana uruskan harta. Tok guru kita kata riba haram, maka kita jauhi riba. Tok guru kita kata ni rasuah haram,
La'anallahu rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah, perantara rasuah. Maka kita yang duk ngaji belajar, kita menjauhkan rasuah. Bila sebut tentang harta yang haram, harta yang tak patut syariah, kita mula terfikir. Kadang-kadang lepas dengar kuliah ingat balik, dulu Ustaz, saya naik kapal terbang, terambil blanket kapal terbang. Macam mana ni Ustaz? Kita dulu kan naik kapal terbang, sebelum dia nak ambil pinggan mangkuk, ambil dan kapal terbang. Tu akhirnya kapal terbang tukar jadi pinggan mangkuk plastik je. Nak ambil plastik. Dulu, kalau tuan-tuan yang naik kapal terbang dulu dah. Dia naik kapal terbang, sudu dengan besi. Pinggang tu. Tak ada pinggang plastik. Tak ada macam polisteri macam hari ni. Pinggang tu. Pernah dapat blanket. Earphone. Orang dulu ingat, dia naik kapal terbang tu, dia bayar untuk pinggang mangkuk sekali, selimut sekali. Dia ambil belakang. Kita kata haram, tak boleh. Itu cuma untuk manfaat, kegunaan, bukan untuk ambil. Earphone pun tak boleh ambil. Blanket pun tak boleh ambil. Dia kata kita dah minta dengan pramugari Ustaz. Masalahnya blanket itu bukan pramugari punya, syarikat punya. Lepas tu rasa berdosa, macam mana nak pulang balik Ustaz. Sebab saya ambil ni tahun 2010 Ustaz. Dah lama ni, 12 tahun. Tapi lihat kesedaran dia. Dia fikir nak pulang balik. Kesedaran itu menunjukkan bagaimana dunia tak dilaknat. Sebab dengan sebab ilmu, dia tahu rupa salah. Dulu Ustaz saya ada ambil tanah orang, baru tahu salah. Dulu saya pernah buat ni, buat tu. Sebab itu kita nak belajar. Sebab setiap kali kita belajar, menjadikan dunia-dunia yang terlaknat mula hilang daripada kita. Untuk menjadi dunia-dunia yang dibersihkan. Untuk menjadi dunia-dunia yang halal, lagi mendapat pahala. Akhir baru kita tahu tipu ni tak boleh, wan ni tak boleh, itu tak boleh. Maka isteri lepas sudah belajar, dia tahu macam mana nak muamalah dengan suami dia dengan baik. Suami bila dah belajar, dia tahu macam mana nak menguruskan ataupun bermuamalah dengan isterinya dengan baik. Anak-anak lepas mengaji, barulah tahu, oh macam ni caranya. Ada seorang hamba Allah, bila saya ceramah tentang kewajipan taat mak, kewajipan kita baca hadis, kita buat kisah. Dia pun datang, dia berkata, Ustaz, saya tak pernah hormat mak saya. Saya kata, kenapa? Sebab yang jaga saya nenek saya. Saya masih kecil lagi, mak saya buang saya, beri ke nenek. Jadi saya taat nenek saya je. Dengar cakap nenek, mak tak. Macam mana keadaan saya sekarang? Saya kata, walaupun mak ni, dia cuma lahirkan awak, dia tak bela awak, tak jaga awak, awak tak pernah rasa kasih sayang seorang ibu, ia tetap wajib awak taat. Kerana segala kebaikan yang awak buat tidak mampu untuk membalas sekali terangan dia waktu dia terang nak keluarkan kita tu. Jangan kata yang lain. Dia nak terang sekali tu, push. Waktu nak keluarkan kita sakit separuh nyawa tu, itu pun kita tak boleh balas jasa dia dengan apa pun dunia yang kita ada. Jangan kata yang lain. Dia terfikir panjang. Lihat, dengan sebab ilmu, dia patah balik pada mak dia. Kita kan dengan emosi, kita ada emosi. Kita hidup ni jangan dikawal oleh emosi, jangan dikawal oleh sentimen, mesti dikawal oleh ilmu dan iman. Jangan main sentimen, jangan main emosi. Hidup ini Allah ajar dengan ilmu. Sebab itu setiap hari Allah ajar kita supaya tambah ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahlah bagiku ilmu. Kita nak tengok tanda orang tu baik, setiap hari dia nak tambah ilmu. Dia orang baik tu. Kita nak tengok seorang tu memang orang yang sentiasa dalam rahmat Allah, setiap hari dia nak tambah ilmu. Tentu kalau kita setiap hari nak tambah duit, setiap hari kita nak tambah kenikmatan, keseronokan, walau itu semuanya bersifat sementara, maka ilmu ni bersifat kekal dengan kita. Sebab itu kata Nabi SAW, orang kalau duduk kat dunia ni, dia sentiasa belajar, dia tak akan dilaknat. Harta yang dia ada tak terlaknat. Dunia yang dimiliki tak terlaknat sebab dia belajar. Sebab tu kalau dia orang meniaga, dah belajar hukum hakam, dia tahu sampai masa keluar zakat, maka berkat hartanya. Dia tahu ada waktu-waktu dia kena sedekah, maka bertambah berkat hartanya. Dia tahu walaupun dia meniaga sibuk, ada waktu kena berhenti sekejap untuk dia solat, untuk dia ingat Allah, berkat kerana ilmunya. Kalau kita lihat bagaimana takbiran Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata kamu kejar dunia, sedangkan dunia berada di hadapan para wali.
Bila para ulama kata dunia ni macam bayang-bayang. Macam bayang-bayang. Kita kalau kerja memang dia lari. Cuba duduk tetap. Dia tak ke mana-mana. Tuan-tuan ada bayang-bayang. Nanti tengah hari sikit pergi kerja bayang-bayang. Duduk diri tengah panas tu. Oh ada bayang. Kerja. Agak-agak sempat tak kerja bayang. Kita kerja bayang penat kita. Memang tak ditangkap pun dia. Tak ditangkap dia. Dia ngekor kita. Cuba kita biarkan. Jangan kerja jalan macam biasa. Bayang tu ikut je kita. Dia tak ke mana pun. Itulah ibarat dunia. Tuan-tuan kerja dunia, tak ke mana pun dunia tu. Bukan makin kita kerja, makin kita rasa tak bersyukur. Makin kita kerja, makin kita rasa tak cukup. Makin kita kerja, makin kita rasa tak bahagia. Ada seorang orang kaya dunia. Dia pesan sebelum dia mati. Dia kaya lah. Duit dia adalah 7 bilion lebih kurang USD. Ini darat duit Malaysia dekat 30 bilion. Banyak duit. Dia kata apa? Jangan ajar anak kamu untuk jadi kaya. Jangan. Jangan ajar anak kamu untuk jadi kaya. Jangan duk didik anak kamu biar jadi kaya. Jangan. Kerana kaya tidak beri apa-apa nilai. Tapi ajar anak kamu untuk bahagia. Ajarkan anak kamu untuk bahagia. Jangan ajar anak kaya. Sebab ceritanya macam mana? Ceritanya tuan-tuan, dia memang kaya. Tiba dia sakit. Kena kanser. Bila dia kena kanser, dia tengok harta tak ada apa makna. Allah, aku duk cari selama ni harta. Rupanya tak ada makna apa. Ni berada dekat katil yang menyaksikan kematian dia. Dia tengok segala kaya. Orang cerita ini yak dia, ini private jet dia, ini banyak. Ini punya investment dia, ini saham dia. Dia kata saya tengok semua tak ada makna. Tak ada makna pada hari kematian. Lihat tuan-tuan, ruginya orang ni. Habis masa dia banyak. Untuk dia ingat dengan kaya dia boleh bahagia, dia tak dapat. Sebab dia letakkan matlamatnya kaya. Kalau letak matlamat dia bahagia, dia mungkin bahagia. Tapi dalam Islam, kita letak matlamat lebih tinggi pada makna bahagia yang orang kafir melihat nilai bahagia dunia. Tentang kita melihat nilai sebenar kehidupan kita di dunia. Kita nak ajar anak kita supaya mencintai Allah. Bahagia dengan mencintai Allah. Bahagia dengan ingat Allah. Bahagia dengan taat pada Allah. Bahagia bila bersama dengan Allah. Bahagia bila memandang wajah Allah akhirat kelak. Dalam satu doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauka ila liqa'ika fi ghairi darra'in madarratin wala fitnatin mudillatin. Ya Allah, aku mohon padamu kelazatan memandang wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu, tanpa sebarang kesukaran dan kesusahan, tanpa sebarang fitnah yang menyesatkan. Tentunya yang kita nak ialah memandang wajah Allah, kemudian nak bertemu dengan Allah, rindu nak bertemu dengan Allah yang menciptakan kita, yang beri nikmat pada kita, yang menjanjikan kepada kita segala kemuliaan dan kebaikan. Tuan-tuan, kalau kita dengar ada orang dia selalu hantar hadiah ke kita, tuan-tuan rindu tak nak jumpa orang tu? Rindu. Kita dengar ada orang tu sentiasa misalnya beri manfaat pada kita. Kita sanggup jumpa dia berapa kilometer pun kita pergi nak jumpa orang ni. Kenapa? Dia banyak beri saya manfaat, dia banyak beri saya kebaikan. Apatah lagi Allah yang beri nikmat pada kita, beri kehidupan pada kita. Tidakkah kita rindu hendak bertemu dengan Allah, nak jumpa dengan Allah yang maha pemberi nikmat, yang maha pengasih, yang disebut oleh Nabi SAW, dia lebih kasih pada kamu daripada ibu kamu kasih pada kamu. Dia lebih kasihkan kamu. Sebab itu bila seorang Arab Badui, dia dekat nak mati, dia kata, ni kalau saya mati saya jumpa siapa? Lalu kata orang alim, kau mati kamu jumpa Allah. Kalau begitu saya tak takut mati, kerana Allah menyayangi hamba-Nya. Saya nak mati. Sebab itu orang beriman, dia tak melihat kematian macam orang kafir melihat kematian. Orang kafir melihat kematian tamak riwayat. Istilah kematian di sisi orang kafir tamak riwayat. Di sisi kita bukan tamak riwayat, bermula riwayat.
bermula kebaikan sebenar. Sebab itu Nabi SAW bila mati saja orang beriman, Nabi kata apa? Mustarih, berehat. Rehat daripada penat dunia. Berehat daripada segala sepak terajang dunia, fitnah dunia, laknat dunia. Rehat dia. Ni setiap kali orang beriman meninggal, kita kata mustarih. Dia rehat. Dia merehat di sisi Allah. Contoh kalau kita dengar hadis bagaimana orang beriman bila mati menggembirakan. Bila mati orang beriman, maka datang malaikat rahmat membawa kain kafan syurga, kapur baru syurga sewangi-wanginya. Dan kemudian datang malaikat maut lalu berkata, wahai jiwa yang baik, keluar. Maka keluarlah roh orang beriman seperti air yang menitik daripada bekasnya. Keluar dengan perlahan-lahan, dengan baik. Sebelum sempat dipegang oleh malaikat maut, datang malaikat rahmat mengambilnya dan mengkafankannya dengan kafan syurga dan haruman syurga, dan dibawa ke langit demi ke langit. Setiap kali pintu langit dibuka, malaikat memuji keharumannya, memanggil sebaik-baik namanya. Maka terus sampai jumpa Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, simpanlah buku catatannya di sisi al-liyin, tempat tertinggi. Pulangkan dia ke dunia. Pergi buat masuk kubur balik, sebab dia ada urusan di situ. Tuan-tuan, kita dengar seronok perjalanan menuju bertemu Allah. Kita kan antara perangai manusia, otak kita paling suka kita buat apa? Berjalan. Kita kalau suruh berjalan suka. Orang ajak jalan. Terutama pula kalau jalan tu selesa. Tuan-tuan naik kapal terbang business class, VIP lounge, semua selesa tak? Oh no. Daripada rumah ambil ni dengan limousine, ambil sampai ke airport, mayang makan. Perjalanan yang paling merehatkan. Tidak ada perjalanan yang paling merehatkan bagi orang beriman melainkan perjalanan kematiannya. Perjalanan paling rehat menuju ke tempat paling tinggi, ke langit di sisi Allah. Kita paling jauh pergi mana? Paling jauh saya pergi Ustaz ke Amerika. Berapa jam? 28 jam. Tak jauh lagi. Paling jauh saya pergi ke Iceland. Paling jauh saya pergi ke Siberia. Belum jauh. Dan musafir kat dunia ni penat. Tapi musafir perjalanan menuju Allah paling merehatkan, paling gembira, yang dikelilingi oleh malaikat yang memuji dan mendoakannya dengan haruman semerbak. Tentu ini perjalanan orang beriman. Sebab itu kita nak bertemu dengan Allah SWT. Baik kata Syekh Abdul Qadir, kamu kejar belakang dunia mengharapkan sesuatu, tapi dunia itu akan lagi meninggalkan kamu, dan dunia akan berada di hadapan para wali Allah. Apa maksud dunia berada pada hadapan wali Allah? Baik tuan-tuan, bila kita sebut dunia, apa maksudnya? Wa imma dunia itu kuasai kita, lalu kita jadi hina. Wa imma kita kuasai dunia, lalu kita mulia. Baik, seorang yang dikuasai dunia, dah banyak duit ini, dia nak tipu lagi orang. Kalau tak boleh tipu, rasa tak senang. Artinya dia dikuasai oleh dunia. Dia akan hina, dia tak boleh jadi ketua pada dunia. Tapi seorang yang kalaupun dia dapat sikit, dia bersyukur dan qanaah, dialah raja pada dunia. Dia cukup. Ini kalau orang nak bagi duit haram pun tak nak ambil. Orang nak rasuah dia tak ambil. Orang nak jolok dia duit yang tidak patut syariah, dia tak akan ambil. Oh, inilah orang yang paling kaya. Tetapi orang yang duk ambil rasuah walaupun dah kaya, dia belum kaya. Sebab dia masih terdesak, dia menjadi hamba dunia. Para wali Allah ini, dialah raja pada dunia. Kenapa? Dunia di sini tak ada nilai. Sebab itu tak ada orang boleh rasuah dia. Tak ada orang boleh beli dia. Tak ada orang boleh tundukkan dia dengan dunia. Bahkan dia yang tundukkannya. Dia yang tundukkan. Seorang datang jumpa Harun Ar-Rasyid. Tuan-tuan, Harun Ar-Rasyid ni dia ada kerajaan besar. Sampai ke Perancis kerajaan dia. Afrika semua, Asia Barat semua, Asia Tengah semua. Sampai ke Toledo, itu selatan Perancis. Luas empayar dia. Sehingga Harun Ar-Rasyid amat terkenal di Eropah. Dia luas kerajaan. Seorang datang jumpa dia nak beritahu apa nilai yang kamu ada. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu tahu nilai dunia yang kamu ada? Sekiranya kamu berjalan di tengah padang pasir, lalu kamu dahaga, tak ada air, dan ada seorang membawa air,
Dia bawa air, segelas air. Dia sanggup beri pada kamu dengan syarat kamu memberi tukaran dengan kerajaan kamu. Berapa banyak kamu nak berikan tukaran untuk kerajaan kamu? Lalu kata Harun Rashid, saya akan bagi separuh kerajaan saya untuk segelas air. Tak tengok dahaga sangat. Separuh. Maka dia pun beri kamu air, kamu pun minum. Separuh kerajaan sudah hilang. Kemudian dah minum air, nak kencing pula. Tapi tak boleh kencing. Tak boleh kencing. Kena batu karang pula. Dan dia pula ada obat batu karang. Berapa banyak kamu nak tukar dengan obat dia? Kata Harun Rashid, separuh lagi kerajaanku. Separuh kerajaanku. Aku sanggup, demi aku boleh kencing. Berarti kerajaan kamu cuma senilai segelas air. Tidak lebih pada itu. Tapi kita tuan-tuan, kalau kita sakit, lepas tu doktor kata boleh cik sembuh, tapi bayar dia lah 800,000 misalnya. Kita kena gadai rumah, gadai kedai, gadai bangunan, gadai kereta, baru dapat 700k, lagi 100. Minta derma pula dengan orang. Kalau kita kaya dulu, sanggup tak kita buat tu? Sanggup. Itu nilai dunia. Tak banyak sebenarnya. Tapi di sisi orang dekat dengan Allah, sebab dia dah faham dunia itu nilai dia, dia tidak pernah jadi hamba dunia, dia menjadi raja pada dunia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, ta'isa abdu dinar, abdu dirham, abdul khamisa, ta'isa wan takasa, wa iza shika falan taqasha, in u'tiya radiya, wa in muni'a sakhita atau sakhata. Apa maksud hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, yakni hamba dunia, celaka hamba pakaian, celaka mereka, celaka dan rugi. Orang macam ni, kata Nabi SAW, iza shika falan taqasha, kalau kena duri sikit mengeluh panjang. Nak tahu tanda-tanda, ciri-ciri orang yang memang sudah dijajah oleh dunia, orang yang sudah ditawang oleh dunia, orang yang sudah diperhambakan dunia. Kata Rasulullah, iza shika falan taqasha, kalau kena duri sikit meraung kuat-kuat. Maknanya kalau dia ada sikit je musibah, dia tak reti nak lepaskan dirinya, melainkan meraung. Dia tak reti sabar, dia tak reti nampak tu pahala, dia tak nampak tu ujian, dia tak nampak tu darjat, dia tak nampak itu tanda Allah tegur dia, tak. Dia nampak tu cuma susah. Umpama dia seperti binatang, kena penyakit sikit, menggelupur, menjerit, dibuang, berlari balik tanpa muhasabah apa yang telah berlaku. Kata Rasulullah, iza shika falan taqasha. Dan Nabi sebut ciri yang kedua orang yang nama hamba dunia. Pertama, mengeluhnya kuat. Yang kedua, bila mana beri, barulah dia suka. Tapi bila tak beri, dia marah. Kalau dia dapat apa dia nak, oh dia punya gembira dia lain macam. Tapi kalau tak dapat, dia punya kecewa lain macam. Dia tak nampaklah hikmah-hikmah ni, tak ada lah. Dalam bahasa dia tak ada istilah hikmah. Kalau kita jumpa dia, barangkali ada hikmahnya. Hikmah apa? Hikmah apa? Nyusah aku ni. Kita orang beriman, tak dapat apa yang kita nak, ada hikmah. Allah nak ganti lebih baik. Kita projek ni tak dapat, tak apa, Allah nak ganti projek lebih baik. Kita anak kita tak boleh masuk universiti, tak apa, Allah nak beri peluang lebih baik. Kita tuan-tuan tak dapat jodoh ni, tak apa, Allah nak ganti jodoh lebih baik. Kita sentiasa melihat lebih baik, lebih baik yang Allah sediakan untuk kita, kerana kita bukan hamba dunia, kita hamba Allah. Orang hamba dunia, dia tak dapat benda tu, dia punya meraung dia lain macam. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu nak ambil dunia, kalau kamu nak tundukkan hawa nafsu kamu, pertama, pukul dirimu dengan pedang tauhid. Maksudnya tundukkan diri kamu dahulu dengan makna tauhid tu apa? Kita dah terangkan semalam tentang tauhid dan mahabbah. Itu kita mengetahui yang bagi rezeki tu Allah, yang bagi kita hidup tu Allah, itu tauhid. Yang mengizinkan itu Allah, yang mendatangkan manfaat itu Allah, yang mendatangkan mudarat itu dengan izin Allah. Semuanya Allah. Kalau berkumpul seluruh makhluk untuk beri manfaat, tidak boleh beri manfaat melainkan dengan izin Allah. Kalau berkumpul seluruh makhluk untuk mendatangkan mudarat, tidak boleh beri mudarat melainkan dengan izin Allah. Ini tauhid. Sedarkan diri kita dulu, semua benda dalam ketentuan Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, pakaikan dia
Pakaikan diri kamu yang kamu dah tundukkan tadi dengan tauhid, dengan topi besi taufik. Maksudnya duk fikir dalam kepala ni benda-benda yang mendekatkan kita pada Allah. Taufik. Apa itu taufik? Taufik kekuatan untuk kita buat ibadat. Allah beri kita sentiasa fikir untuk buat benda taat. Mohon buat taufik pada Allah. Kemudian ketiga, sediakan tombak mujahadah. Kita kena ada senjata mujahadah. Sebab apa? Sebab diri kita cepat lemah, cepat bosan. Kita mengaji Quran baru 2 lay, bosan lain macam. Tengok TV 2 jam okey, masa pendeknya cerita sekejap je sudah. Cuba suruh baca Quran 2 jam, lamanya. Lama, rasa macam kiamat lambat lagi. Lama je baca Quran. Tuan-tuan, kita kena mujahadah. Diri kita memang tak suka buat benda yang bersifat taat. Tak suka. Kita kena mujahadah sampai kita rasa seronok dan manis. Tapi kalau kita urusan dunia, kalau kita perhati diri kita, cenderung dia, kalau buat urusan dunia berapa jam pun okey. Sembang 8 jam pun tak apa. Main 10 jam pun tak apa. Ni pergi Taman Tema, pergi pagi balik maghrib, okey. Dia pun kata sekejap je. Tu pun banyak mainan tak boleh main kata dia. Macam mana pergi Taman Teman ni, kalau kita kat Johor Legoland ni okey. Okey Ustaz, tapi sekejap rasa. Sekejap pula, sekejap. Banyak mainan tak boleh masuk. Sebab apa? Tak cukup tinggi. Sebab dia kena ukur tinggi, tak cukup berat lah. Rasa ruginya. Tuan-tuan suruh masuk masjid pagi, keluar petang, lama. Kalau suruh masuk masjid pagi, keluar petang, macam kita masuk Taman Tema tu. Ada tak Ustaz? Banyak, tak sempat. Banyak surah saya tak sempat baca. Tak ada bunyi macam tu. Dia tidur pun rasa lama kat surau ni. Lamalah tidur kat masjid. Rasa macam sekejap je, rasa lama. Kau tidur kat rumah sekejap, tidur kat masjid ni berapa kali bangun dah. Tak habis lagi kuliah Ustaz ni. Lama rasa tidur ni. Kita lihat bagaimana kita punya nilai syahwat kita. Kalau hal duniawi, kita macam rasa sekejap. Sebab apa? Sinonim dengan jiwa kita. Tapi kalau hal agama, semuanya rasa macam lambat. Ni jam ni mati ke tak bergerak je ni. Macam tak bergerak je jam. Daripada tadi pukul 7.30 tak gerak. Kita fikir, bila kita pergi kuliah Tok Guru kita, Tok Guru kuliah 9 sampai pukul 10. Rasa jam tu macam dia tak nak pergi pukul 10. Dia gerak 9.55, 9.58, lambat. Tentu itulah ujian diri kita, kena lawan. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kita kena ada tombak mujahadah, dan kena ada perisai takwa, takutkan Allah, dan ada pedang yakin apa kita buat ni baik untuk kita. Tentu kita bila buat dunia rasa benda tu baik, padahal tak pernah kita dapat baik. Kita bila masuk peraduan, tuan-tuan masuk apa tu, cabutan bertuah, kita rasa macam bertuah je kita. Saya simpan duit kat Aufa ni, rasa insya-Allah Ustaz minggu depan naik dah mesti 10,000. Kalau tak 1 juta pun 10,000. Dia duk rasa bertuah. Yakin dia. Sebab tu orang kita setiap kali buat peraduan ramai orang masuk. Sebab dia rasa yakin boleh menang. Kita buat pertandingan mengair misalnya, ramai masuk. Sebab apa? Yakin boleh menang. Walaupun mengair tempat tak ada ikan, dia rasa boleh ikan. Pelik yakin dia. Kita nak dunia, bila berniaga, semua yakin boleh jadi kaya. Sebab tu kalau orang buat coaching, kita boleh jadi kaya. Penuh orang datang coaching. Sebab dia yakin dia boleh jadi kaya. Tapi kalau kita sebut kita yakin boleh jadi orang baik, dia tak yakin. Kita yakin apa yang kita buat ni akan beri keuntungan pahala di sisi Allah. Tak berapa yakin sangat lah. Sebab tu orang kita ramai kena tipu di skema dunia. Sebab apa? Dia yakin dengan dunia, padahal tak pernah mendatangkan pulangan yang baik. Tanya kawan-kawan kita berapa seorang-seorang kena tipu banyak mana. Itu semua kena yakin, tapi tak berhasil. Tuan-tuan, semenjak bila, waktu mana kita yakin tentang akhirat kita disia-siakan oleh Allah. Kita berdoa, kita yakin Allah mustajab. Maka Allah sia-siakan kita dalam doa kita. Tuan-tuan, kita sembahyang, kita buat ibadat, kita yakin Allah Ta'ala terima, dan Allah Ta'ala akan berikan sebalik ke ibadat kita kebaikan untuk kita. Hati kita tabah, jadi kuat. Anak-anak kita jadi soleh, jadi solihah. Isteri kita juga jadi baik. Yakin? Ya, kita yakin. Yakin kita pada Allah pada setiap kebaikan. Tapi orang yang tak yakin pada kebaikan, maka dia akan yakin pada hal duniawi. Seperti saya katakan, kalau hari ni orang buat peraduan, ramai orang masuk. Buat pertandingan menyanyi, yang suara tak sedap pun datang menyanyi. Sebab dia pun yakin boleh menang. Dah tahu suara tak sedap pun boleh yakin lagi menang. Itulah dunia. Keyakinan palsu.
Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqo fala tarurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah itu benar, jangan kamu ditipu dengan kehidupan dunia. Dunia sentiasa mengajak kita yakin, walau kita tak pernah untung. Tuan-tuan, setiap kali kita berurusan dengan duniawi, keyakinan tu amat tinggi, walau hasilnya amat mengecewakan. Belajarlah yakin untuk urusan akhirat. Tuan-tuan habiskan masa untuk akhirat, tuan-tuan tak rugi apa. Maghrib kita, subuh kita, petang kita, pagi kita, mana-mana waktu yang kita gunakan untuk mentaati Allah, kita tak akan rugi apa-apa. Setiap sen, setiap duit kita belanja dalam ketaatan Allah, tak akan rugi apa-apa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah ganti. Ni orang pergi haji bayar puluh ribu, ratus ribu, yakin Allah akan ganti. Allah ganti. Dia beli kereta ratus ribu, dia tak rasa apa. Dia pergi haji ratus ribu, dia takut. Bayar. Allah akan ganti. Kamu tak akan rugi apa. Kalau kita terpaksa pergi haji dengan bayar mahal, kita pergi, kerana kita yakin Allah akan ganti. Jangan takut apa pun. Duit ni tuan-tuan, kalau habis pada jalan Allah, tidak dinamakan membazir, sebanyak mana pun dia. Tapi duit kalau habis pada jalan yang bukan jalan Allah, jalan maksiat, walau seposen pun membazir. Membazir. Jadi bila kita nak benar-benar tundukkan dunia, yakin pada apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Sesekali tikam, sekali lagi tetap engkau buat macam tu, sehingga diri engkau tunduk, dunia itu tunduk, sehingga menjadi tungganganmu, sehingga kamu boleh pegang tali dia, sehingga Allah berbangga denganmu, sehingga kamu tidak akan dikuasai olehnya. Baik, begini cara kita menguasai dunia. Dengan apa tuan-tuan sekalian? Pahami tauhid dulu. Yang kedua, pahami taufiq. Yang ketiga, fahami mujahadah. Yang keempat, fahami taqwa. Yang kelima, fahami yakin. 5 benda kita boleh tundukkan dunia, boleh tundukkan hawa nafsu, boleh tundukkan diri. Bukan kita akan menjadi penyelamat pada manusia, kita akan jadi penyelamat. Syekh Abdul Qadir kata, umpama penyelamat ni, bila raja panggil kita datang, maka ramai-ramai pergi datang, tapi sebagian sampai, sebagian tak sampai. Oleh kerana raja jemput semua, raja kata pergi tengok tu, 3-4 orang lagi tak sampai lagi, mana dia? Pergi. Maka yang dah sampai pulang semula, untuk cari yang tak sampai, untuk bimbing, untuk pimpin, untuk beri garis panduan. Akhirnya yang tak sampai juga sampai. Ini dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir, bila kita boleh tundukkan nafsu dan diri, akhirnya Allah akan lantik kita untuk membantu orang yang lain, menolong orang lain, untuk menyuruh dan melarang, supaya dia sama-sama dengan kita kembali pada Allah Ta'ala. Maka tengok diri kita, muhasabah diri kita. Apakah kita menguasai dunia, atau dunia menguasai kita? Apakah kita menguasai diri kita, atau diri kita menguasai diri kita, yakni hawa nafsu kita? Jadi kalau kita nak jadi orang beruntung di sisi Allah, maka ikutlah panduan bagaimana cara kita menangani dunia dan hawa nafsu, bagaimana kita letakkan Allah sebagai matlamat, bagaimana kita jadikan ingatan Allah sebagai kekuatan kita, bagaimana kita menjadikan ketaatan itu sebagai pengisian waktu kita. Maka inilah yang akan menjadikan kita bahagia dan dekat dengan Allah SWT, dan sampai padanya, dan dapat bertemu dengannya, mendapat redha-Nya, keampunannya, dan masuk dalam syurganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.